Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kamu semua bersama saya pada hari ini, Maklumat Najibah binti Saiful Bahrin. Okey, saya merupakan guru sains bagi tahun 5 bagi sesi 2021 untuk kelas tahun 5 Ihsan dan juga 5 Ikhlas. Okey, insyaAllah pertamanya Mukadimah mohon kemaafan kerana pada kelas atas talian ataupun kelas online pada hari Jumaat yang lepas, Mukadimah tak sempat nak record. Jadi Mukadimah rekodkan satu lagi video khas untuk kamu semua. Jadi Mukadimah minta untuk kamu semua boleh tonton semula pada video yang Mukadimah tunjukkan ini, apa yang telah kita bincangkan dan apa yang telah saya ajarkan dan beri pendedahan kepada kamu pada kelas yang lalu. Jadi saya akan ulang kembali apa yang saya ajarkan. Okey, kita tengok pada slide. Okey, hari ini saya akan serba sedikitlah untuk bagi kamu satu gambaran apakah yang akan kamu belajar sepanjang tahun 2021 bagi subjek sains tahun 5. Ya. Okey, saya semua sedia maklum bahawa semua murid tahun 5 masih belum menerima lagi buku teks sains tahun 5. Ya. Okey, jangan risau kerana semua murid memang belum dapat lagi. Jadi insya-Allah jika buku tersebut dah sampai dekat sekolah, saya akan maklumkan kepada ibu bapa penjaga untuk ambil buku tersebut di sekolah. Okey. Jangan risau ya. Okey, tapi hari ini saya akan cubalah memberi kamu yang terbaik. Saya akan bagi gambaran dulu apakah yang ada dalam buku teks sains, apakah yang kita akan belajar dan sebagainya. Boleh? Ya. Okey, saya harap kamu semua tumpukan perhatian. Okey. Okey, kamu bersama saya, Maklumat Najibah binti Saiful Bahrin. Okey, saya lah yang ajar kamu daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 pun saya bawa juga kelas kamu untuk tahun 5 insya-Allah. Okey, mari kita tengok. Okey, inilah buku teks sains tahun 5. Okey, cantik tak dia punya kulit buku ni, cover buku ni, kulit buku. Lagi complicated ni, banyak ni kita akan belajar ni nanti. Uish, banyak. Ya, okey. Jom kita tengok apakah yang ada di dalam buku teks sains tahun 5 ini. Okey. Sedikit saya akan terangkan dekat kamu isi kandungan buku teks ini, ya. Okey, kita ada untuk unit 1 kita akan masuk kenaan dengan kemahiran saintifik, ya. Okey, dalam tajuk kemahiran saintifik ini kita akan belajar kemahiran proses sains dan juga kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Okey, jika kamu masih ingat lagi pointer option. Okey, jika kamu masih ingat lagi dalam kemahiran proses sains bagi tahun lepas, tahun 2020, apa yang kita belajar dalam tahun 4? Okey, dalam tahun 4, kita belajar berkenaan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, dalam tahun 4, kita belajar pemboleh ubah. Okey, cuma dalam tahun 4 ni kita belajar pemboleh ubah. Okey, kita belajar pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada berapa? Okey, ada 3 jenis pemboleh ubah. Tepat, ya. Okey, pemboleh ubah yang pertama, apa namanya? Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah yang kedua, pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Minta maaf lah ya sebab saya hanya menggunakan mouse. Jadi tulisan saya tak berapa cantik. Okey. Dan pemboleh ubah yang ketiga kita panggil pemboleh ubah bergerak. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam pemboleh ubah ni, okey. Ada sesiapa yang boleh bantu Mukadimah? Okey.
Apakah itu pemboleh ubah dimalarkan? Masih ingat ataupun tidak? Okey. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang tetap dan tidak berubah-ubah di dalam satu eksperimen. Okey. Tetapi pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang sering berubah-ubah. Ya. Okey. Dan pemboleh ubah bergerak balas apa pula? Okey, apa yang diperhatikan, ya. Okey, selalunya pemboleh ubah bergerak balas ni adalah apa yang kita cari di dalam eksperimen tersebut. Contohnya, saya bagi contoh. Okey, kita nak menguji sama ada tumbuhan tersebut bergerak balas terhadap air ataupun tidak. Ya, okey. Jadi yang ada dua bekas, satu kita letak air, kita letak biji benih, satu kita letak air, satu lagi kita letak air. Ya. Okey. Jadi pemboleh ubah bergerak balas yang dimalarkan adalah benda yang tak berubah. Apa contoh benda yang tak berubah? Saiz bekas, lagi jumlah biji benih. Itu yang tidak berubah. Tapi apakah yang dimanipulasi? Apa yang berbeza antara dua bekas ini? Okay, contoh sebelah ni ada air, sebelah ni tak ada air. Jadi ataupun jumlah air yang berbeza. Okay. Dan seterusnya, boleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak perhatikan? Sama ada tumbuhan itu tumbuh ataupun tidak. Okey. Okey, seterusnya itu kita akan belajar, tapi dalam pengarah proses saintifik untuk tajuk tahun 5, kita akan belajar kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Okey, untuk menyelesaikan masalah nanti dia akan bagi kamu masalah. Saya bagi awak masalah. Okey. Untuk awak selesaikan menggunakan kemahiran-kemahiran proses sains yang ada. Yang nanti kita akan tengok. Saya akan buka balik dalam kutas apa yang contoh kita akan belajar. Okey. Seterusnya pada unit 2, apa yang kamu akan belajar pada unit 2 adalah kamu akan belajar tentang manusia. Kalau masa tahun 2020, apa yang kita akan belajar tentang manusia? Kita belajar proses pernafasan, betul Kita belajar proses pernafasan bila udara disedut dan bila udara keluar. Apa lagi kita belajar tentang manusia? Okey, contoh kita belajar tentang manusia, apa pencernaan dalam pencernaan makanan. Okey, daripada mulut ke esophagus. Daripada esophagus ke mana? Ke mana? Ke perut. Kemudian ke usus dan dubur. Okey. Tetapi untuk tahun 5, apa kita akan belajar? Okey. Kita tengok kat sini. Kita akan belajar sistem rangka manusia. Wah, kita belajar sistem rangka manusia. Kita akan belajar tulang-tulang tu. Daripada tengkorak, daripada tulang badan ni, kita ada tulang apa, semua kita akan belajar. Dan kita akan belajar apakah fungsi-fungsi rangka dan tulang tersebut. Kita akan belajar. Okey. Antara tulang bahu ke tulang tangan. Okey, kita ada sendi. Sendi yang membolehkan kita bergerak-gerak. Macam tu. Kita fleksibel sikit. Okey, dan sendi itu kita pun ada juga. Kita akan belajar apakah fungsi sendi. Kat mana kedudukan sendi. Sendi ni duduk kat mana. Okey, dan juga kita akan belajar fungsi sendi. Dan kita juga akan belajar, ini penting kita akan belajar sistem peredaran darah manusia dan laluan peredaran darah manusia. Kita akan belajar nanti, kamu akan lihat apa yang ada dalam badan kamu, dalam sistem badan kita ini. Darah tu masuk ikut mana, keluar ikut mana, macam mana dia mengalir, mana satu tempat yang kita boleh tahu kat mana fungsinya dan sebagainya. Okey, dan kita akan tahu kenapa perlunya sistem peredaran darah dalam badan manusia. Semua Allah jadikan dalam badan manusia ini semuanya penuh dengan fungsi. Hatta sekecil-kecil perkara. Okey, dan juga yang terakhir dalam tajuk manusia kita akan belajar kepentingan menjaga semua sistem dalam tubuh manusia. Macam mana nak menjaga? Kalau nak menjaga, jadi makan makanan yang sihat untuk menjaga tubuh badan kita.
Okey, seterusnya kita akan tengok nanti. Okey, kita masuk selepas tajuk kedua, unit 2, kita akan masuk tajuk kelima, tajuk ketiga, maaf. Okey, haiwan. Okey. Tahun lepas, tahun 2020, masa tahun 4, apa yang kita belajar tentang haiwan? Kita belajar tentang haiwan vertebrata, invertebrata, lagi amfibia, mamalia, reptilia, semua tu kita belajar pada tahun 4. Tapi pada tahun 5, kita naik sikit, up sikit, kita akan belajar berkaitan dengan kemandirian spesies haiwan. Okey, kemandirian spesies haiwan. Macam mana haiwan ini nak terus hidup? Jadi, macam mana dia nak terus hidup? Dia kena pastikan dia dapat berlindung daripada musuh, dia dapat berlindung daripada cuaca yang melampau, dan dia dapat melindungi telur dia dan juga untuk melindungi anak dia. Okey, contoh berlindung daripada musuh. Contoh saya bagi dekat kamu, contohnya kura-kura. Bagaimana cara untuk melindungi diri dia daripada musuh? Ya, betul. Dia memasukkan kepala dia ke dalam cengkerang. Kalau kamu boleh tak masuk dalam baju? Saya masih lagi nampak awak kalau awak masuk dalam baju. Okey, seterusnya berlindung daripada cuaca melampau. Okey, kalau melindung daripada cuaca melampau, nanti kita akan belajar juga. Okey. Lagi satu, haiwan melindungi telur. Macam-macam. Contoh penyu melindungi telur. Saya ajar dah pada tahun lepas. Penyu melindungi telur dia daripada, dia buat apa dengan telur dia? Dia simpan telur dekat dalam tanah dekat pantai. Dia korek pasir. Lepas tu dia masukkan telur dia dan dia terus masuk balik dalam laut. Bila dia telur nak menetas nanti, telur menetas, nanti anak dia akan keluar dan masuk ke dalam pantai. Okey? Okey, ni best. Kita akan belajar haiwan imajinasi. Nanti kita akan belajar haiwan imajinasi. Ini adalah satu aktiviti lah yang kita boleh buat bersama. Okay, dan juga kita akan belajar rantai makanan. Apa itu rantai makanan, Mualimah? Ya, okey. Apa itu rantai makanan? Okey. Haiwan sentiasa memerlukan makanan untuk hidup, betul? Sebab ciri-ciri benda hidup ada berapa? 5 ke 6? Ciri benda hidup ada 5. Yang pertama, perlu air dan makanan. Kan? Okey, yang pertama. Jadi dia memerlukan air dan makanan. Jadi kena pastikan haiwan-haiwan ini untuk dia terus dapat hidup, dia perlukan rantai makanan. Rantai makanan macam mana? Pernah dengar tak lagu Bangau Oh Bangau? Dalam lagu Bangau Oh Bangau tu, semuanya satu ekosistem, dekat sekeliling, dekat tempat dia tinggal tu, semua saling memerlukan. Rumput. Siapa tak makan rumput? Okey, lembu tak makan rumput. Jadi lembu makan rumput. Kalau rumput tak ada, rumput kena racun, lembu nak makan apa? Betul tak? Jadi itulah kepentingan haiwan-haiwan ini untuk meneruskan kemandirian spesies dia dengan dia memerlukan rantai makanan. Ular. Kalau tikus semua dah habis kat dunia ni, dia nak makan apa? Itulah yang kita akan belajar dalam rantai makanan. Okey. Seterusnya kita akan belajar juga hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey, walaupun proses fotosintesis ini kita akan belajar pada tajuk kita belajar pada tahun lepas dalam tajuk tumbuhan, tapi kita akan masuk sikitlah dalam haiwan ni. Kenapa proses fotosintesis ni penting untuk haiwan? Sebab bila tiada berlakunya proses fotosintesis, haiwan tak dapat makan tumbuhan dan juga haiwan tak dapat bernafas sebab proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Oksigen. Kita akan belajar untuk tajuk haiwan. Okey, seterusnya kita tengok unit 1 dah sudah, unit 2 dah sudah, unit 3 dah sudah. Mari kita lihat pada unit 4. Okey, dalam tajuk unit 4, tahun lepas.
Okey, tahun lepas dalam unit 4 kita belajar apa? Dalam unit tumbuh-tumbuhan kita belajar apa? Ya, kita belajar fotosintesis. Lepas tu kita belajar, ingat tak? Yang kita belajar tentang ada haiwan yang cara melindungi melindungi diri haiwan, melindungi diri tumbuhan. Okey, ada pokok perangkap lalat. Venus tu, itu cara dia lah. Okey. Tapi untuk tajuk ni, kita tengok. Alright. Okey, kita tengok dalam tajuk ini, dalam tajuk tumbuh-tumbuhan ini, okey, kita akan belajar macam mana tumbuhan melindungi diri daripada busuk. Kita dah belajar sikit lah pada tahun lepas. Dan juga menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Jadi pokok-pokok ni ada pokok yang dia boleh menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Jadi begitu juga dengan pokok-pokok yang ada bermusim lah. Contoh, ada pokok yang tumbuh pada waktu-waktu tertentu. Okey. Dan juga kita akan belajar pencarian biji benih atau buah. Ini kita akan belajar. Okey, ini sebenarnya kita dah belajar macam mana proses macam mana tumbuhan ni dia menyebarkan biji benih. Ada banyak. Kita belajar pada tahun 3 sebenarnya. Okey, dan juga kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan. Macam mana dia nak pastikan spesies dia tu sentiasa ada, sentiasa wujud. Okey. Sikit je kita belajar tumbuh-tumbuhan nanti. Tak banyak 4, 11, 13. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada tajuk unit 5. Okey. Tajuk elektrik. Okey. Tahun lepas kita tak masuk pun tajuk elektrik ni. Tajuk elektrik ni tak ada pada minggu lepas. Pada tahun lepas, tahun 2020, pada tahun 4. Tetapi tajuk elektrik ni ada pada tahun 2 dan 3. Ya, okey. Jadi tahun ni kita akan belajar, kalau kamu masih ingat siapa yang pernah belajar dengan saya, kita ada buat satu eksperimen lah. Eksperimen macam mana untuk kita nak memastikan kita dapat menghasilkan 1 liter yang lengkap. Okey. Dekat dalam tu ada suis, ada wayar, ada sel kering. Sel kering tu apa? Bateri. Lagi dan juga kita ada mentol. Jadi macam mana kalau kita salah pasang wayar-wayar tu, membuatkan liter itu menjadi tidak lengkap dan kita punya mentol tidak boleh berfungsi. Okey. Jadi kita tengok kat sini, kita akan belajar sumber tenaga elektrik. Dari mana kita dapat sumber tenaga elektrik? Okey. Sumber tenaga ni kita dah belajar tahun 4. Okey, jadi kita akan bina bersama-sama litar bersiri dan litar selari. Sebelum ni kita belajar litar lengkap. Macam mana litar tu lengkap untuk memastikan arus elektrik wujud dekat situ. Tetapi untuk tajuk ini kita akan belajar litar bersiri dan litar selari. Nanti kita akan tengok beza dia lah. Lepas tu kita akan tengok juga kalau switch ditutup dan dibuka. Okey, faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Okey, ni pun antara aplikasi lain lah. Kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Dan juga mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Okey, ni kamu akan belajar lah. Selalu macam mana cara kita untuk menjimatkan elektrik di rumah. Bila tak ada orang kat dalam bilik, buka kipas. Tutup kipas. Jadi kita kena pastikan semua tu. Begitu juga sebelum keluar rumah, kena pastikan semua switch ditutup. Kalau keluar rumah dalam tempoh masa ataupun jangka masa yang lama, yang panjang, kena tutup lah semua switch-switch dan sebagainya. Okey, kita tengok ini unit 5. Okey. Ini unit 6, 7 dan 8. Pada unit 6, kita akan belajar berkaitan haba. Okey, haba ni adalah tajuk baru lah. Kita tak pernah jumpa lagi. Okey, ini pun kita akan sama-sama insya-Allah lah best. Okey. Haba dan suhu, kita akan belajar tentang haba dan suhu. Haba, sama-sama ni kita tahu haba ni kita benda yang panas saja. Tapi macam mana kita nak tahu haba tu berapa dan sebagainya, kita perlukan kepada termometer. Termometer tu sekarang ni, dulu susah kita nak jumpa orang menggunakan termometer. Sekarang mudah saja. Mana-mana kamu nak pergi, kedai yang kamu nak pergi, semua kena menggunakan termometer. Hatta kamu nak masuk sekolah pun kamu kena
menggunakan termometer untuk mencatat suhu badan. Tapi termometer dalam unit 6 kita akan belajar ni bukan termometer yang kamu tembak dekat kepala tu, bukan. Termometer ni termometer khas yang digunakan untuk kamu tahu berapakah suhu air tersebut, berapakah suhu bahan tersebut dan sebagainya. Okey, kemudian banyak lagi kita akan belajar. Okey. Seterusnya nanti kita akan belajar juga tentang pengaratan. Pengaratan ni apa Mak Lima? First time saya dengar perkataan ini. Okey, pengaratan ni senang je. Karat. Kat mana kamu jumpa barang-barang berkarat? Besi lagi. Ya. Okey. Kalau besi, dekat rumah kamu dah tak gunakan katil besi tu. Lepas tu, kita biarkan dekat luar. Berhujan, berpanas, apa akan jadi pada katil besi tersebut? Ya, katil besi itu akan berkarat. Jadi kita akan belajar ciri-ciri objek yang berkarat. Apa objek-objek yang boleh berkarat? Boleh tak kalau saya letak tudung saya ni dekat luar, kena hujan, kena panas, berkarat tak tudung saya? Tak, sebab ini bukan objek yang berkarat. Nanti kita akan belajar contoh-contoh ciri-ciri objek yang berkarat. Okey, dan juga kita akan belajar faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, saya bagi tahu kamu, antara faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan adalah menyebabkan satu barang itu berkarat adalah bila dia terkena hujan, ada air dan ada cahaya matahari. Dan juga ada cahaya matahari, dia akan menyebabkan karat lah. Jadi untuk mencegah berlakunya karat, kita akan belajar macam mana cara nak mencegah berlakunya karat. Okey. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan jirim. Jirim ni pun satu perkara yang baru. Jirim ni kita pernah dengar lagi. Okey, ini kita akan belajar berkaitan dengan pepejal, cercair dan gas. Okey. Ini nanti saya akan ajar kamu lah. Dia mungkin ini tajuk ni agak susah sikit nak faham, tapi insya-Allah saya akan cuba sampaikan yang terbaik untuk kamu. Okey. Seterusnya untuk unit 9 dan 10. Untuk unit 9 dan 10, saya rasa ini agak menarik lah. Fasa, bulan dan buruj. Okey. Kamu selalu melihat bulan, betul? Okey. Jadi bulan ni ada dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang kamu nampak dia berbentuk bulat. Kadang-kadang kamu nampak dia bulat separuh. Kadang-kadang kamu nampak dia berbentuk sabit. Okey. Jadi semua itu kita panggil perkara itu terjadi bukan kerana bulan tu dah berubah bentuk, tidak. Nanti kita akan belajar kenapa bulan ni ada pelbagai bentuk, tapi sebenarnya bulan itu masih lagi bulat, tetapi yang membezakan dia adalah fasa-fasa dia. Okay. Kalau fasa ni bentuk dia macam ni, kalau fasa ni bentuk dia macam ni. Semua tu kita akan belajar. Okey. Dan ni pun best. Kita akan belajar berkaitan dengan buruj. Buruj ni apa? Okey. Buruj ni adalah di mana susunan bintang-bintang. Kalau kamu melihat di awan pada waktu malam, okey, nanti kamu akan nampak kadang-kadang dia akan muncullah buruj ni bila bintang itu disusun mengikut bentuk-bentuk buruj. Kita akan belajarlah bentuk-bentuk buruj. Okay, dan tajuk yang terakhir ialah unit 10, tajuk mesin. Apa kita akan belajar? Okey, kita akan belajar sikitlah kombinasi fungsi mesin ringkas. Sini berkaitan dengan takal dan sebagainya lah. Okey, dan kepentingan ciri-ciri penciptaan. Alright. Okey, kenapalah macam mana kita nak buat mesin yang memenuhi ciri-ciri bentuk inovasi dan sebagainya. Okey, right, habis untuk saya bagi gambaran awal dalam 2021 untuk subjek sains. Kita akan belajar 10 unit. 10 unit tu kita kena belajar dan apa yang kita harapkan supaya kita semua dapat berjumpa nanti. Okey, berjumpa untuk kelas. Okey, sikitlah saya harap kita semua dapat berjumpa. Okay, ini saya bagi sikit. Ini part 1 lah. Okey.
Ini yang kita akan nampak. Apa yang kita akan belajar pada okey. Ni kemahiran saintifik okey, kita akan belajar ni. Dia nak buat kapal terbang kertas, tapi kita kena buat 3 kapal terbang kertas yang berbeza lah. Jadi supaya kita tahu mana satu yang lebih, mana satu yang lebih laju, yang mana satu lebih tinggi dan sebagainya. Okey. Apa lagi kita akan belajar? Okey. Berkaitan manusia tadi saya kata kita akan belajar sistem rangka kan. Ni kita belajar nanti. Tengkorak, kat sini tulang rusuk, tulang belakang kat sini, tulang tangan, tulang kaki. Ni kita akan belajar sistem rangka manusia. Okey. Apa yang ada dalam tulang belakang? Kat tulang rusuk ada apa? Tulang rusuk ni dalam tu paru-paru, jantung, hati, perut. Itu kita akan belajar. Okey, lepas tu sendi. Sendi duduk ni kat mana ni? Antara pelipat-pelipat ni. Ya. Okey, sebelum tu kita belajar. InsyaAllah kita akan jumpa nantilah. Saya harap kamu semua bersedia. Bersedia. Okey, untuk hari ini saya tak ada nak beri kamu sebarang homework lah atau sebagainya lah untuk minggu ini. Jadi kita santai-santai saja dahulu untuk sebagai pengenalan lah, untuk bagi subjek sains tahun 5 sebagai pengenalan. Okey, insyaAllah kamu doa-doakanlah semoga wabak COVID-19 ini diangkat dan kita semua akan dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Maklimah pun rindulah nak mengajar murid-murid maklimah. Kamu pun rindu maklimah ke tidak tu? Maklimah pun tak tahulah. Okey, harapnya kita akan berjumpa lagi. Untuk kelas online, maklimah akan buat seperti biasalah. Okey, cuma untuk kelas online hari ini, untuk minggu ini, tiada homework lah. Okey, insyaAllah sekian itu sahaja daripada maklimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.